Jadi untuk 1.2 ni kita nak integrate tapi untuk trigonometry function. Okey. Jadi untuk trigonometry function ni berapa formula kita kena ingat dah. Ini saya ringkaskan. Dulu sem yang pertama kita belajar bila differentiate je sin, kita dapat apa? Differentiate sin. Kita akan dapat apa? Okey, mana ni senyap je ni? Cos. Kita akan dapat cos. Okey, cos. Kemudian yang kedua, kalau kita differentiate cos, kita akan dapat apa? Negative sign. Negative sign. Negative sign. Ini sem satu itu ya. Kemudian kalau kita differentiate tangent, kita dapat apa? Differentiate tangent. Second square. Ya, betul. Kita akan dapat secant squared x. Kalau kita differentiate cotangent, kita akan dapat negatif apa? Cosec. Cosec. Okey, cosec squared x. Okey, kemudian kita tambah lagi. Kita ada satu lagi secant x. Jadi kalau kita differentiate secant, maka kita akan dapat secant x tangent x. Kan? Kalau kita differentiate cosecant, kita akan dapat negatif cosecant dan cotangent. Okey, yang ini kita berpandukan kepada differentiation. Maknanya kalau kita ingat balik, kita akan pecah kepada 3 kumpulan lah. Okey, 3 kumpulan. Untuk kita nak senang ingat lah. Jadi kalau kita differentiate sin, dapat cos. Differentiate cos, dapat negative sin. Sampailah habis ni. Okey, kemudian kalau kita nak senang ingat, setiap kali kita differentiate bermula dengan C, dia mesti ada negatif. Yang ni pun sama. Setiap kali differentiate bermula dengan C, dia mesti ada negatif. Yang ini pun sama. Cosec sebab dia C, mesti jawapan dia negatif. Okey. Kemudian kalau kita sekarang nak bincang integration, kita akan baca daripada kanan. Jadi kalau kita nak buat integration, integrate cos, kita akan dapat sin. Integrate sin, kita akan dapat negative cos. Okay. Kemudian kalau kita integrate secant squared, kita akan dapat tangent x. Maksudnya kita akan baca terbalik. Tadi kita hafal tadi untuk differentiation. Kita boleh guna yang kita hafal tu, tapi kita akan baca daripada kanan. Sama juga kalau kita integrate cosecant squared, kita akan dapat negatif cotangent x. Sama juga kalau kita nak integrate secant x tangent x, kita akan dapat secant x. Sampailah yang habis ni negatif cosec. Kalau kita nak integrate cosecant x cotangent x, maka kita akan dapat negatif cosec x. Okey. Jadi kita tak payah hafal yang baru. Kita guna je apa yang ada yang lama tu, kita baca daripada kanan. Okey. Cuma kita kena ingat bila integration of secant x tak ada integration of secant x tak ada. Tapi kalau integrate secant squared baru ada. Baru dapat tangent. Jadi jangan kita nampak integrate secant je mesti dapat tangent. Dia ada syarat, dia mesti ada kuasa 2. Kalau yang tak ada kuasa, kita kena lihat secant x bersama dengan tangent. Baru kita boleh integrate dapat secant x. Kalau setakat kita ada integrate secant x, tak boleh. Dia mesti sama ada kuasa 2 ataupun pasangan dia dengan tangent. Yang tu kita kena jaga. Okey, kalau kita nak integrate cos, jadi kita ingatlah tadi. Bila kita integrate cos, tadi kita dah hafal sin cos. Differentiate cos dapat negative sin. Jadi sekarang ni bila kita integrate cos, kita integrate cos dapat sin. Sebab kita akan baca terbalik. So kita akan ambil sin 4x. Sin 4x, patutnya kita akan buat sin 4x tambah c. Tetapi kita kena hati-hatilah. Kita tengok dalam ni kita boleh differentiate tak? Kalau boleh differentiate, kita akan letakkan nilai itu di bawah. Okey. Jadi yang pertama tadi, kalau kita integrate cos dapat sin. Kemudian kena hati-hatilah. Kita kena tengok dalam ni kita boleh differentiate tak? Kalau boleh, nombor yang kita dapat tu letak di bawah. Maka itulah jawapan dia. Okey ke ni? Boleh ke? Okey tak? Boleh, sir.
Boleh? Okey. Kita terus soalan B ni. Untuk soalan B ni, ingat bila kita nak buat integration, kalau ada nombor kat depan, kita tak ubah apa-apa, kita cuma salin je. Kita hanya fokuskan kepada trigonometri je. Integrate sin. Okey, tengok sini. Integrate sin. Integrate sin, dia akan dapat negative cos. So kita akan buat negative cos. Kemudian kita salin apa yang ada tu, 4x per 3. Okey, kemudian jangan lupa kita kena perkan dengan kita differentiate dalam kurungan ni. Kita dapat apa kalau differentiate dalam kurungan ni? Kita akan buat, sepatutnya kita akan tulis 4 per 3. Tapi kalau kita nak mudah, per 3 tu kita nak bawa naik ke atas. So darab dengan 3. Okey, tadi kita ambil tadi differentiate in bracket. So kita akan dapat 4/3. Sepatutnya kita akan tulis 4/3. Tapi kalau kita nak mudah, yang di bawah tu kita letak di atas. Okey, kemudian kita akan tutupkan dengan last sekali mesti tambah C. Okey. Jadi jawapan akhir dia kita akan dapat negatif 9/4. Negatif 9/4 cos 4x per 3 tambah C. Okey, itu untuk B. Kita tengok tadi nota saya tadi. Kalau kita integrate secant, maknanya kita refer pada nota kita tadi. Kalau kita differentiate tangent, kita akan dapat secant. Secant squared x. Ni yang nota kita tadi. Differentiate tangent dapat secant squared x. Jadi kalau kita nak integrate, kita ambil daripada kanan. Integrate secant squared mesti dapat tangent. Jadi untuk yang C ni, jawapan dia adalah secant, ini soalan dia, x per 5 dx. Okey, maka kita akan dapat betul 1/5. Sepatutnya kalau kita nak cepat, letak je di atas. Yang di bawah tu letak di atas. Tambah C. Kemudian kita tulis balik. Jadi jangan darabkan dengan x per 5 ni. Okey, so itulah jawapan dia. Okey. Okey, kita teruskan soalan. Okey, kalau kita tengok soalan mana pula? Okey, kita tengok soalan lain. Ni soalan C tadi. Kalau kita tengok soalan D. Okey, soalan D Kalau kita ambil soalan D pula. Soalan D ni, kita jangan biarkan macam ni Sebab kita tak ada pun, daripada senarai saya tadi, tak ada pun 1 per cos cos 2. Kecuali kalau kita tukar. 1 per cos tu secant ke cosecant? 1 per cos. 1 per cos tu apa? Secant ke cosecant? 1 per cos. Secant secant squared. Maknanya kita mesti tukar ni. Kalau kita nak integrate, mesti tukar. Bila kita tukar ni, pastikan dia termasuk dalam kita punya senarai formula tadi. Maksudnya tadi, kalau kita nak differentiate tangent, kita akan dapat secant. Jadi pastikan mesti berada dalam senarai formula kita tadi. Kalau tak ada, kita kena ubah sesuai. Jadi soalan ni kita jangan jawab ni, kita jawab yang baru ni. So soalan yang baru tu kita akan tulis 2 secant squared pi minus x/2. So kita integrate daripada sini. Okey, kita minta alif. Alif zikri ada? Alif zikri. Yes. Okey, integrate secant squared tadi apa? Apa jawapan dia? Tangent tangent. Tangent semua sekali dalam kurungan ni. Kemudian kita akan bahagi dengan berapa? Kita akan bahagi dengan differentiate in bracket. Dapat berapa? Negatif 1/2. Ya betul. Negatif 1/2. 1/2. Ataupun saya boleh tulis negatif 1, 2 ni letak ke atas. Kalau kita nak cepat lah. Okey, kemudian kita permudahkan. Dapatlah negatif 4 tangent pi minus x/2 plus C. So macam tu Jadi kalau kita jumpa bentuk 2 per cos cos 2, kalau kita kekalkan bentuk dia, tak boleh integrate. Kecuali kalau kita tukar. Kita mesti tukar supaya berada dalam kita punya senarai formula kita. Kalau kita tengok soalan F ni. Okey, soalan F ni kalau kita integrate terus tak boleh. Ni, kalau kita nak integrate terus tak boleh.
Contoh yang pertama, plus B, formula dia adalah sin A cos B, kemudian plus cos A sin B. Ini dalam formula, dalam exam diberi. Ni kalau hafal baguslah. Okey, kita akan guna balik ni. Okey, jadi sekarang ni kalau ikutkan soalan F tadi, dia bentuk dia sama dengan yang ni. Dia bentuk dia sama dengan ni. Maka kita akan gunakan. Okey, kita akan gunakan. Jadi kita patah balik kepada soalan. Ataupun saya tulis satu lagi. Ada satu lagi formula compound angle yang kita akan gunakan. Kalau A tambah B, yang ini adalah cos A cos B subtract to sin A sin B. Okey. Jadi kalau kita gunakan sin, compound angle ni dia ada sin cos cos sin, formula dia. Kalau sini tambah, dia kat sini pun akan jadi tambah. Kalau sini tolak, dia akan jadi tolak. Tapi kalau cos dia terbalik. Kalau sini tambah, yang ni tolak. Dan mesti bermula dengan cos, dua-dua cos. Tolak dengan dua-dua sin. Okey. Jadi untuk yang F ni kita mesti gunakan formula yang pertama. Jadi untuk yang dekat sini, ni semua ni cuma kita kena kenal pasti. Okey, yang A tu yang mana? A tu adalah 2x. A tu 2x. Yang B tu adalah 4x. Okey. Ni sebenarnya sama dengan ni, cuma dia terbalik je. Okey, kalau kita refer pada cos, A tu adalah 2x. B tu adalah yang ni. Okey. Jadi sekarang ni soalan ni kita boleh tukar. Ni saya tulis balik sin 2x cos 4x. Kalau katakan saya nak tukar bentuk sama macam ni, saya letak je depan. Cos 2x kemudian sin 4x. Ini saya tukar tempat je supaya kita nak comparekan dengan kita punya formula. Jadi sekarang ni kita boleh tukar kepada integration of sin A tambah B. Tadi kita dah kenal pasti dah. A yang mana, B yang mana. A itu adalah 2x. Jadi saya akan ambil 2x. B itu adalah 4x. Okey. Maka kita akan integrate daripada sini. Sin 6x. Okey. Jadi kalau kita integrate daripada punca soalan tak boleh. Sebab tak ada dalam senarai kita tadi. Jadi kita kena ubah soal. Kemungkinan mungkin kita akan gunakan identity trigonometry. Contoh dia yang ni lah. Okey. Bila kita dah sampai sini baru kita integrate. Ingat balik. Kalau kita nak dapatkan sin, kita tengok balik. Differentiate cos, kita akan dapat negative sin. Ingat integration kita baca daripada sebelah kanan. Integrate sin dapat cos. So kita akan ubah. Mesti ada negatif, jangan lupa ada negatif. Cos. Okey, kita akan dapat cos 6x. Kemudian perkan dengan 6. Okey, 6 ni datang daripada differentiate in bracket ni. Dan tutup dengan tambah C. Okey, sama ada nak biarkan jawapan dia macam ni ataupun nak tulis negatif 1/6 cos 6x tambah C. Kalau kita jumpa kuasa 2 dalam trigonometri ni, kita tak boleh integrate cos kuasa 2. Kita boleh refer balik nota kita tadi. Dalam senarai kita ni, mana ada cos kuasa 2? Yang kuasa 2 tu cuma secant ataupun cosecant. Kalau cos kuasa 2 tak ada. Okey. Jadi untuk soalan G ni, kita tak boleh integrate. Dia tak boleh jadi cos kuasa 3/3. Dia tak boleh. Kita kena juga guna identity. Jadi identity yang sesuai kena rujuklah pada senarai formula yang kita ada. Sin 2A lah contoh. Maka formula dia 2 sin A cos B. Okey. Yang ni. Kemudian kalau kita refer pada formula cos double angle. Okey, cos double angle kalau kita ingat balik dia ada 3 formula. Ikut kesesuaian. Mungkin kita akan gunakan formula yang pertama ni, cos dan sin. Ataupun kita boleh guna satu lagi formula, hanya cos saja. Hanya cos saja. Ataupun kita boleh guna formula sin saja. 1 minus
2 sin squared A. Okay, jadi untuk sin tadi satu je. Tapi kalau untuk cos, dia ada 3 formula. Jadi kita akan gunakan mana yang sesuai. Ini formula ni kita akan gunakan masa kita jumpa integration cos ataupun sin cos 2. Okay, jadi kalau jumpa soalan cos 2 ataupun sin, mesti guna formula double angle. Okay, jadi kita lihat balik soalan. Kalau ikutkan soalan G ni, kita nak tukar kepada cos 2x. Jadi kita gunakan formula double angle. Saya ambil yang formula yang ada cos saja. Yang ada formula cos squared A saja. So daripada sini kita jadikan cos squared ni sebagai tajuk. Kita akan jadikan cos squared ni sebagai tajuk. So kita akan ambil 1 plus cos 2A. Satu ni bawa ke kiri, ditambah dan akan all divided by 2. Maka soalan G ni tadi, kita perlu tukar kepada formula ni. So kita akan ambil, kalau nak mudah saya keluarkan 1/2 ni. Kita ambil 1 tambah cos 2x dx. Maksud dia, bila kita nak integrate cos square ni, jangan kita biarkan cos square ni, kena ubah. Antaranya kita akan tukar kepada double angle. Kemudian nombor ni kekal. Barulah kita integrate. Integrate 1 ni dapat apa? Integrate 1 dapat apa? X. X. Yes, kita akan dapat X. Kemudian integrate cos dapat apa? Integrate cos. Negative sin. Negative sin. Kalau terlupa, saya tulis balik. Negative sin ke? Differentiate sin dapat cos. Jadi kalau kita integrate cos dapat apa? Ada negatif tak? Ada negatif ke tak ada? Tak ada, tak ada. Tak ada. Dia kalau differentiate baru ada negatif. Tapi sekarang kita baca daripada kanan. Tak ada. So kita akan ambil positif sin 2x. Okey, jangan berhenti kat sini. Kena buat per differentiate in bracket ni. Dapat berapa? Dapat 2 kan? Dan tambah C. Okey, sama dia nak biarkan jawapan dia macam ni, ataupun kalau rajin kita keluarkanlah. Okey, sin 2x over 4, ataupun nak buat 1 over 4 pun boleh. Okey, kemudian yang C ni tak payahlah kita masukkan ke dalam kurungan ni. Kalau kita masukkan, dia akan jadi 1/2 C. Tak perlu kita buat macam tu. C ni kita letak ujung sekali. Okey, kita jangan ubah C tu, kita letak ujung sekali penutup kepada jawapan. Untuk soalan H ni pula, dia menggunakan sin squared. Sama juga, kita tak boleh integrate terus. Jangan kamu integrate dapat sin cube 4x over 3. Salah. Dalam trigonometri ni dia tak boleh integrate yang ada kuasa. Jadi apa yang kita buat, biasanya kalau macam ni soalan dia, kita akan gunakan formula double angle untuk cos. Sebab cos ni dia ada tiga formula. Kalau kita tengok soalan ni, dia hanya menggunakan sin saja, maka gunakan formula yang ketiga tu. 1 tolak 2 sin squared A. Nanti dalam exam ni kamu pilih je mana formula yang sesuai. Diberi formula yang diberi. Okey, jadi kalau kita jadikan sin squared ni sebagai tajuk, kita akan buat macam tadi. Maka ini kita akan tulis 1 tolak cos double angle. Ni saya bawa ke sebelah kiri, yang ini bawa ke sebelah kanan. So tukar tempat lah. Kemudian asalnya kita ada 2 ni. Ada 2. So saya bawa ke bawah. Jadi soalan H ni, bila kita jumpa je sin squared 4x, kita tak boleh integrate daripada sini. Mesti tukar kepada yang ni tadi. Ni. Kalau nak senang, 1/2 ni letak kat luar. So kita ambil 1 tolak cos 2x. Okey, sekarang ni kita kena hati-hatilah. Okey, sekarang ni, kalau sini A, sini akan jadi 2A. 2 kali. Jadi sekarang ni kita ada 4x. Maka di sini kita nak tulis berapa ni? Nak tulis berapa? Adakah nak tulis 4x ataupun dah jadi 8x? Kita nak tulis berapa?
Siapa lagi? Nur Hidayah. Nur Hidayah. Ada tak Nur Hidayah? Saya sir. Ya, apa jadi ni? Saya nak ambil 4x ke nak ambil 8x? Dia ni. Kalau A, sebelah kanan akan jadi 2 kali A. Tapi kalau 4x, sebelah kanan akan jadi apa? 8. Ya, betul. Kita akan gunakan 8x dx. Okay. So, masa kita nak sesuaikan dengan formula kita ni, hati-hatilah. Sebab formula kita kalau sini A, sini 2A. Okay. So, daripada sini kita integrate. 1/2 ni tak terlibat, kita asingkan. Integrate 1. Dapatlah X. Integrate cos. Dapat apa tadi? Integrate cos. Ingat differentiate sin dapat cos. Bila integrate baca daripada sini. Integrate cos kita akan dapat sin. Tak berubah sin. Sin 8x dan mesti perkan dengan differentiate dalam kurungan ni terletak di bawah. Dan C ni kita letak di ujung sekali. Okey, pastikan C tu di ujung sekali. So jawapan dia 1/2 X tolak 1/16 sin 8x tambah C. Ataupun kita berhenti di sini pun boleh. Masih betul lagi. Okey. Kita fokuskan dulu untuk yang cos kuasa 2 tu. Okey. Kita fokuskan yang mula-mula ni, kita tengok dulu cos double angle sama dengan 2 cos squared A minus 1. Jadi kalau kita jadikan cos squared ni sebagai tajuk, maka kita akan dapat 1 plus cos double angle dibuat by 2. Okey, jadi untuk soalan ni, untuk soalan I ni, kita akan ambil integration of 4 exponent to the power of 2x plus 1 plus 2 cos squared 3x respect to x. Jadi untuk yang pertama ni, ini hanya untuk eksponen. So tak perlulah kita ubah apa-apa. Kita terus je buat 4 ni salin. Kalau eksponen, salin soalan. Kemudian kita bahagi dengan differentiate kuasa. Kita akan dapat 2. Dah, selesai. Untuk trigonometri pula, untuk trigonometri tak boleh integrate terus. Saya kena ubah dulu. Ubah ni 2 ni tak kat depan. Cos squared. So ini kena hati-hati ni. Formula ni betul ni. Ni 1/2. Okey, ni 1 tambah. Yang ni kena hati-hati ni. Kalau sini A, sini akan dapat 2A. Sekarang ni A kita ni 3X. Maka kita nak gunakan berapa ni? Nak guna 3X ke nak guna 6X? 6. Ya, sebab 2 darab 2. Okey. Jadi jangan kita integrate terus Kita kena gunakan. Okey, kemudian yang ni kalau kita permudahkan, eksponen ni simple lah, tak ada apa. Ini akan dapat 2 dengan 2 boleh cancel. So integrate 1. Dapatlah X. Integrate cos. Dapatlah sin. Sin 6x. Kemudian divide by 6. Maka itulah kita punya jawapan. Jadi kalau kita tengok jawapan belakang tu, sama tak? Yes. Kan sebiji tu. Okey tak? Okey, faham tu. Okey. Bagus. Technique of integration ni, maksud dia tadi, kalau soalan integration, ada masa kita boleh integrate terus. Macam tadi yang kita buat tadi lah. Kadang-kadang kita boleh integrate terus. Kadang-kadang kita terpaksa guna double angle. Kadang-kadang compound angle. Kalau tak boleh semua tu, kita terpaksa gunakan technique of integration. Antaranya adalah yang pertama, dipanggil substitution method. Ini kaedah-kaedah integration, substitution method. Kemudian yang kedua, kita akan gunakan, mungkin kadang-kadang substitution method ni tak boleh guna. Kita terpaksa
guna cara yang kedua pula, yang dipanggil integration by part. Integration by parts. Nanti kita akan tengok macam mana kita nak guna ni. Yang ketiga, kita akan guna partial fraction. Sem 1 kita dah belajar dah partial fraction. Kadang-kadang kita terpaksa guna partial fraction dulu, barulah kita integrate. Okey. Jadi 1/3 ni kamu akan belajar 3 kaedah lah. Kita akan gunakan kaedah ni kalau kita tak boleh integrate terus. Okey, contoh dia macam ni lah. Contoh dia, kalau kita jumpa soalan ni, kalau katakan yang di bawah ni tak ada, kita dah boleh integrate terus. Tapi kalau melibatkan fraction, kita tak boleh integrate terus. Dalam integration dia tak ada kaedah product rule, dia tak ada kaedah quotient rule. Okey. Jadi kalau jumpa je fraction memang tak boleh. Okey. Jadi kita akan gunakan salah satu kaedah ni lah. Sama juga yang ni. Yang ini kalau setakat square root je kita boleh lagi integrate. Setakat square root ni boleh lagi. Tapi kalau ada bersama dengan 2x ni memang tak boleh integrate. Sama juga yang ni. Yang ni. Okey. Kalau kita mampu expand, okey lah ni. Tapi biasanya memang susah lah ni. Kita nak expand, lepas tu kena darab lagi. Banyak kerja jadi ini semua contoh-contoh yang kita tak boleh integrate terus. Kalau tak boleh, memang kita akan gunakan technique of integration. Okey, kita nak tengok dulu bagaimana kita nak tahu soalan ni. Ini mesti guna substitution method. Okey. Kita tengok yang pertama Kalau kita nak tahu substitution method ni, kita tengok yang pertama, syarat pertama dia, kita kena tengok kita ada 2 function untuk soalan ni. Atas polinomial, atas polinomial. Yang bawah ni adalah polinomial. Ini. Okey, jadi dia punya function dia, kalau kita asingkan atas polinomial, bawah polinomial, maknanya dia punya function dia sama. Jadi kemungkinan substitution tu ada. Kemudian untuk nak mengesahkan dia, kita kena tengok adakah degree ni dia berbeza sebanyak 1. Ingat balik degree of polynomial. Kalau di atas degree 4, yang di bawah degree 5, so dia berbeza 1 unit. Jadi besar kemungkinan memang kita akan gunakan substitution method. Okey, cara kita nak guna, kita akan bermula dengan let u. Untuk soalan A ni, kita akan bermula dengan let u. Let u. Okey, let u. Okey, sekarang ni u ni, maksudnya bila kita nak integrate x tak boleh, kompleks sangat. Jadi kita tukar dalam variable yang lain, katakan u. Okey, untuk nak pilih u ni, kita pilih degree yang paling tinggi. Macam ni kan, kita ada kuasa 4, kemudian kita ada kuasa 5. Jadi pilih degree yang paling tinggi. Jadi untuk contoh soalan ni, kita boleh ambil x kuasa 5 tambah 1. Selepas tu apa kita buat? Kita akan differentiate. Differentiate respect to x. Kalau ikutkan sem 1, kita akan tulis du over dx. Untuk yang sekarang ni, yang dx ni kita tulis sebelah sini. Sepatutnya kalau dulu du dx. Kita differentiate ni, kita akan dapat 5x kuasa 4. Differentiate ni 5x kuasa 4, differentiate 1, 0. So kita akan letakkan dx di sini. Asalnya du dx di sini, dx di sini. Tapi untuk integration, kalau kita nak mudah, gerakkan dx tu ke sebelah kanan. Okey, sekarang ni kita akan gunakan yang ni. Kita nak ubah supaya integration ni bukan dalam sebutan x, dalam sebutan u. Jadi kita boleh tulis balik x kuasa 4 per dengan x kuasa 5 tambah 1. Saya nak tukar dalam sebutan u. Untuk yang di bawah ni adalah 1 per u. Settle, 1 per u. Yang kita belum ganti x kuasa 4 dx. X kuasa 4 dx ni kita boleh ambil daripada sini. Ni. X kuasa 4 dx kita boleh ambil daripada sini. Maksudnya kita boleh ambil sebagai du per 5. Jadi kita boleh ganti du per 5. Kita boleh ambil du, sepatutnya buatlah per 5. Ataupun saya buat du per 5. Kita katakan boleh tulis per 5 kat sini, ataupun letak kat luar ni 1 per 5. Boleh ke ni? Yang pertama, yang di bawah ni jadi 1 per u. Yang tinggal yang ni.
X kuasa 4 dx kita ambil daripada sini. Maksud dia daripada X ni kita gunakan ni let U ni, kita nak tukar semua dalam sebutan U. Okey. Kemudian kita akan dapat 1/5. Integrate 1/U dapat apa? Kita dah belajar kan? Integrate 1/U dapat apa? Lon U. Ln U. Pandai. Bagus. Ln U. Tambah C. Okey. Tetapi hati-hatilah sebab soalan bukan tanya U. Soalan tanya X. Maka kita ubahlah U tu. Maka jawapan akhir kita adalah ln X kuasa 2 tambah 1. Bukan kuasa 2, kuasa 5. Tambah 1 tambah C. Okey tak untuk setakat ni? Okey sir, saya faham. Faham? Yang lain macam mana? Faham tu, faham. Boleh lagi? Okey. Kita tengok lagi satu contoh. Okey, kita tengok contoh lain. Yang ni eksponen. Okey, kita tengok soalan B lah, soalan B. Kita ambil soalan B. Yes. Saya gerak sini. Okey, soalan B. Sama juga. Okey, untuk soalan B ni kita boleh ambil let U. Let U. Kita ada dua pilihan. Sama ada nak ambil 2x ataupun 1 tambah x kuasa 2. Pilih degree yang paling tinggi. So mestilah ambil 1 tambah x kuasa 2. Kemudian step yang berikutnya differentiate. Sepatutnya saya tulislah du dx. Tapi dx ni saya nak tulis ke sebelah kanan. So 2x dx di sini. Okey, jadi sekarang ni kita salin balik soalan 2x square root of 1 plus x squared dx. Okey, sekarang ni kita nak integrate respect to x tak boleh. Jadi saya tukar dalam sebutan u. Kita ambil dulu yang u ni, ini kita boleh tulis sebagai u kuasa setengah. Sebab dia square root. Yang kita belum ganti adalah yang ni. 2x dengan dx. 2x dx ni kita boleh ambil daripada sini. Gantian dia adalah du. So letaklah sini du. Okay. Jadi daripada x tadi tak boleh integrate. Kemudian kita tukar kepada u. Biasa bila tukar pada u, kita mesti boleh integrate. Jadi kalau kita integrate, kita akan dapat u kuasa 3/2. Sepatutnya inilah kita punya jawapan. Tetapi hati-hatilah sebab soalan bukan tanya u. Soalan tanya x. Jadi ubahlah. So jawapan akhir dia adalah 2/3. Yang u ni kita ambil balik 1 tambah x kuasa 2. Kemudian kuasa 3/2 tambah c. Itulah kita punya jawapan. Apa kita nak buat? Kita kena pilih nak integrate terus tak boleh. Jadi kita nak ambil u yang mana? Kalau soalan C ni, kita nak ambil u yang mana? X kuasa 3. Ya, kita pilih degree yang paling tinggi. Jadi untuk soalan ni, pilih u sama dengan x kuasa 3 tambah 3x. Yang kurungan kuasa 4 ni tak payahlah kita ambil. Kita ambil dalam je. Lepas tu kita differentiate 3x kuasa 2 tambah 3 dx. Jadi gunakan maklumat ni, kita gantikan ke dalam ni. Okey, nanti kamu cubalah. Okey. Tadi cara nak pilih u tu, pilih degree yang paling tinggi. Pilih degree yang paling tinggi. Yang pertama adalah eksponen e kuasa x. Yang dalam square root ni adalah eksponen juga. Jadi kalau dua fungsi sama, kita akan gunakan substitution method. Dua fungsi sama. Yang tadi yang kita buat a sampai c tadi, itu adalah dua fungsi sama, iaitu polinomial. Tapi kalau untuk yang d ni, yang pertama fungsi eksponen, yang kedua pun eksponen juga. Okey? Jadi besar kemungkinan memang kita boleh guna substitution method. Masalahnya degree dia pun sama juga. Ni e kuasa x, ini pun e kuasa x. Jadi kalau kita jumpa soalan degree yang sama, maka kalau kita nak pilih let u ni, kita pilih mana yang paling panjang. Kalau degree berbeza, pilih kuasa yang paling tinggi. Tapi kalau degree dia sama, bentuk dia sama, pilih yang paling panjang. Jadi untuk kat sini 1 tambah x lah. 1 tambah eksponen x. Pilih yang panjang. Jangan ambil u tu e kuasa x. Ambil yang panjang.
So du differentiate ni, du sama dengan ni, kalau untuk differentiate kekal sama. Okey, jadi saya salin balik soalan. Ni kita tengah buat D ni. Integration of exponent square root of 1 plus exponent x dx. Maka kita ambil dulu yang besar ni, u kuasa setengah. U kuasa setengah. Ni settle. Yang belum settle lagi yang ni. Exponent to the power of x dan dx. Kita boleh ambil daripada sini. Maknanya kalau kita nak tukar ni, gantian dia adalah du. Okey, lepas tu kita integrate dah. Sama je tadi lah. U kuasa 3/2 bagi dengan 3/2 tambah C. Jadi jawapan akhir dia kita akan tukar kepada U yang asal. 1 tambah EX kuasa 3/2 tambah C. Okey. Jadi kalau yang pertama, kalau kita nak gunakan substitution method ni, pastikan function dia mesti sama. Kalau eksponen pertama, yang kedua mesti eksponen. Kemudian kalau kita nak pilih U, tadi peraturan yang pertama nak pilih U, kalau degree berbeza pilih kuasa yang paling tinggi. Tapi kalau degree yang sama, pilih yang paling panjang. Okey, kita gunakan idea yang tu je. Okey. Ini kalau kita tengok sekali soalan ni, dia dua fungsi berbeza. Dua fungsi berbeza. Satu polinomial, satu eksponen. Kalau nak ikutkan, kita tak boleh guna lah substitution method. Tapi kalau kita fokuskan fungsi yang pertama ni x, fungsi yang kedua ni adalah 3x kuasa 2, kita boleh buat substitution method. Jadi untuk soalan ni, kita ambil, maksudnya saya abaikan E tu, kita boleh ambil U sama dengan apa? Nak ambil X ke nak ambil 3X kuasa 2? 3x kuasa 2? Ya, betul. Dia paling besar. Betul. Kuasa dia paling tinggi. Kemudian differentiate, dapatlah 6X dx. Okey. Kemudian kita salin balik soalan, X eksponen 3X kuasa 2 dx. Okey, jadi gantian yang pertama, kita boleh tukar kepada E kuasa U. Settle. Yang baki dia ni, X dx. Kita boleh ambil daripada sini. Maka 6 ni kita kena bawa ke sebelah kiri, dia akan jadi 1/6. Jadi kita boleh tukar kepada 1/6 du. Okey, maknanya soalan E ni masih boleh guna substitution method. Substitution method, walaupun sekali tengok dia berbeza fungsi. Tetapi kalau kita abaikan E ni, dia adalah polinomial. Degree beza 1. So kita boleh guna kaedah substitution method. Okey, ini kalau kita integrate, kekal sama E kuasa U tambah C. Maka jawapan akhir dia, pastikan tutupkan dengan patah balik kepada U yang asal, 3X kuasa 2 tambah C.